Saya nak berbicara sedikit berkenaan dengan ilmu sains dalam tradisi keilmuan Islam. Lepas tu nanti saya akan buat sedikit penjelasan berkenaan dengan apa yang saya sampaikan tentang Ibrahim Al-Qurani. Ya, aliran Ibrahim Al-Qurani yang ada di tanah Melayu ini. Dan kemudian kita akan sambung dengan Kubra Al-Yaqiniyat Al-Kauniyah oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Baik. Saya melihat golongan yang tertarik dengan hal-hal khurafat, hal-hal tahyul, wafak-wafak, bintang-bintang semua, kita lihat dia ada satu perangai juga. Perangai dia adalah dia juga benci kepada sains. Kita akan melihat aliran tersebut, dia sangat, apa kita kata, allergic dengan ilmu sains. Bahkan mereka mendakwa ilmu sains ni daripada barat. Ilmu sains ini, bila kita kata apa maksud awak daripada barat? Ni orang bukan Islam yang buat ni. Kan? Bahkan ada yang menisbahkannya kepada ilmu Dajjal dan sebagainya. Ini adalah satu pendirian yang membantutkan kemajuan umat. Dia sangat berbahaya, dia boleh merosakkan akal, merosakkan ilmu, merosakkan macam-macam. Dia akan mengekalkan kita di dalam kemunduran. Sangat berbahaya. Sebab apa masyarakat kita sebahagiannya berfikir macam tu? Sebab dia manja dengan agama. Dia mengharapkan agama menyelesaikan semua masalah hidup dia. Ada orang menyangka semua ada dalam Quran dan semua ada dalam sunnah. Kenyataan tu betul dan salah dalam masa yang sama. Dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW, ada semua yang diperlukan oleh manusia untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi tidak bermakna di dalam Al-Quran dan sunnah ada segala perincian setiap ilmu yang ada. Dalam Al-Quran tidak ada perincian macam mana nak pasang komputer rosak. Ya. Tapi Allah kata ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada satu perkara pun kami tertinggal daripada Al-Quran ni. Kami tinggalkan daripada Al-Quran. Maksud dia semua ada. Maksud semua dekat sini adalah konsep-konsep ilmu-ilmu yang berbentuk general dan ilmu-ilmu yang berbentuk spesifik bila kita berbicara tentang agama. Tapi apa sahaja yang diperlukan oleh manusia secara umum telah hadir dan telah ada dalam Al-Quranul Karim. Okey? Tapi kalau awak cari perincian semua ilmu, awak takkan jumpa lah. Okey? Tapi ada sebahagian pihak dia menganggap begitu. Dia menganggap ilmu perubatan, ilmu engineering, ilmu ekonomi, segala perincian dia ada di dalam agama. Jadi dia malas nak belajar sains. Dia malas nak belajar economics. Dia malas nak belajar engineering. Dia malas nak belajar sociology. Dia malas nak belajar biologi. Sebab bagi dia, aku berpegang pada agama, aku akan selamat di dunia dan akhirat. Ini satu perangai kita yang kita kena buang. Okay? Siapa yang belajar ilmu biologi, dia pun juga sebenarnya mengikut Al-Quran. Sebab Al-Quran suruh, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu tak nampak ke? Maksudnya Allah suruh kita observe diri kita. Jadi itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Okey. Ini saya ambil daripada buku kuliah saya dekat Al-Azhar. Okey, buku kuliah, buku teks Al-Azhar ni tak handsome. Dia tapi konten dia bagus, kan? Sebab buku-bukunya murah. Orang Mesir ni dia bukan orang kaya. Dan orang Malaysia ni kaya-kaya tengok buku teks awak cantik-cantik, kan? Dahsyat-dahsyat. Presentation dia hebat. Tapi di Al-Azhar waktu saya lah, ya. Waktu saya graduate pada tahun 2008 dulu, buku-buku dia macam inilah kualiti dia, ya. Tapi isi dia Masya Allah. Okey, ini berbicara tentang apa buku ni? Fil Mantiq Al-Hadith wa Manahijul Bahath. Buku ini sedang berbicara berkenaan dengan apa kita kata sebagai new logic. Kalau new logic ni, antara cabang utama dia adalah scientific method. Scientific method. Dan dalam buku ini diceritakan sejarah macam mana daripada classical logic, Aristotelian logic, berlaku perubahan kepada scientific method. Yang diceritakan sejarah sumbangan umat Islam dalam peralihan itu. Bagaimana pemikiran umat Islam yang bersandarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, walaupun ada tidak secara langsung, berdasarkan perintah Al-Quran untuk meneliti alam ini, akhirnya umat Islam telah menyumbangkan satu sumbangan yang amat besar kepada dunia, iaitu disiplin kajian saintifik. Dan orang pertama dalam dunia ni yang menyaraikan, yang memberikan perincian pendetailan macam mana nak buat kajian saintifik
adalah seorang ulama Islam kita yang bernama Al-Hasan Ibn Al-Haytham. Okay. Jadi saya mohonlah, kenyataan-kenyataan seperti ini semua ilmu barat, ini semua ilmu dunia, tolonglah buang dalam tong sampah pemikiran. Sebab kenyataan-kenyataan itu adalah sampah. Dan sampah ni kalau bersepah dekat dalam otak awak, dekat dalam jiwa awak, apa jadi? Sama macam sampah bersepah dalam rumah. Dia akan menjemput serangga-serangga, binatang-binatang yang akan menambah lagi masalah, kita kata, kebersihan, dan akhirnya menimbulkan masalah kesihatan. So sampah-sampah pemikiran ni kalau tidak dibuang, dia akan invite perkara-perkara yang boleh bawa penyakit yang lebih serius ke dalam pemikiran umat Islam. So ini bukan benda main-main, sebab bila saya baca komen-komen, bila keluar dapatan-dapatan baru daripada barat, ada je nanti orang komen, ini semua dunia, ini semua ilmu barat dan sebagainya. Itu kenyataan yang biadab. Awak bahkan boleh berdosa bila awak cakap begitu. Sebab apa? Awak telah memandang hina kepada kajian orang. Awak ingat orang buat kajian ni senang-senang ke? Kita kenal saintis-saintis yang ikhlas. Ya, sebahagiannya dapat funding sedikit saja daripada kerajaan. I'm not talking about Malaysia saja, talking about globally. Dapat funding sikit tapi sungguh-sungguh mencari kebenaran, sungguh-sungguh buat observation, sungguh-sungguh tubuhkan lab sendiri, makmal sendiri untuk pastikan kebenaran. Okey. Ini permintaan saya kepada semua yang hadir. Minggu depan bila kita datang, make sure datang 8.30. Kalau kita start pukul 9. Boleh? So makan dulu, lepas tu kita start. Boleh? Boleh? InsyaAllah? InsyaAllah. Kalau tak, saya datang dulu selalu. Dan kadang-kadang Amir datang dulu. Kan? Sepatutnya murid kena datang dulu. Betul tak? Datang dulu, atau kita datang sama-sama lah. Kan? Kita datang sama-sama. Tak ada, bukan alasan. Saya berumah jauh juga. Kalau rumah 1 jam sampai ke sini, keluar 1 jam setengah sebelum tu. Datang awal-awal nanti Ustaz, nanti kena tunggu depan. Tak ada. Itu alasan. Itu alasan. Tunggu saja. Itu lebih baik daripada saya tunggu awak. Betul tak? Kita ni, biar orang tunggu kita, jangan kita tunggu orang. Betul tak? Itu budaya yang kita pegang. Tak apa. Walaupun kita tak suka menunggu orang, tapi kita memberikan penghormatan kepada waktu orang lain. Kita mengambil hak orang lain sebenarnya kalau kita melewatkan. Betul tak? Betul. Jangan kecil hati, saya nasihat ni. Kalau kecil hati, besarkan balik je. Okey? Zabah pun ada cerita dekat dalam penulisan-penulisan dia. Antara senarai masalah orang Melayu dia letakkan adalah tidak menghormati waktu. Ini Zabah jelaskan sejak zaman tu lagi. We don't have respect for time. Kan? Tak apa, kita ubah. Ustaz saya bukan nak marah ke apa, kita nak ingatkan. Kadang kita dah anggap benda ni biasa. Bukan kita nak buat jahat. Kan? Bukan kita sengaja nak menzalimi orang yang datang awal, tidak. Tapi sebab tak apa, ni biasa aja. Kan? Kalau kita masih ingat benda tu biasa, habis. Ingat tak saya cerita pasal macam mana Lee Kuan Yew hapuskan rasuah? Benda dia hapuskan dulu, dekat sini masih dianggap biasa. Faham? Sebab tu dia masih kekal. Kat sana, we stop it when we say this is biasa. This is not biasa. Ni adalah virus yang besar sebenarnya. Yang bukan benda biasa-biasa. Okay? So, ini seruan saya lah. InsyaAllah. Bukan dalam sesi ni saja. Tempat awak kerja, janji dengan keluarga, janji dengan kawan-kawan, apa sahaja. We be the man of our words as best as we can. Betul? Jangan sampai orang bukan Islam lebih menepati waktu daripada kita. Kan malu tu. Betul tak? Dah banyak contoh. Dah banyak contoh. Contoh dah banyak dah, kan? Jadi ini cadangan saya lah ya. Terima kasih kerana tidak berkecil hati. Okey. Jadi orang kita ni kadang dia manja. Dia ingat dengan dia beragama Islam, semua benda Islam selesaikan. Daripada dunia dia sampai ke akhirat dia, semua Islam akan selesaikan. Tanpa dia perlu bersungguh-sungguh untuk buat apa-apa. I'm a Muslim, saya ikut Islam, saya baca Quran, saya baca sunnah. Tanpa perlu berfikir serius, maka Quran dan sunnah tu akan menyelesaikan semua masalah hidup dia. Betul ke apa anggapan saya ni? Betul. Observation saya ni betul ke atau saya ni exaggerate? Betul lah kan rasanya kan? Masyarakat kita kadang gitu kan? Bukan masyarakat kita, saya pun sama Ustaz. Saya pun fikir macam tu. Kita kan? Bila kita sebut masyarakat kita lah kan? Kan?
Dah full sikit. Kita dalam usaha untuk kita kata Jujur. cuma semalam tu saya cerita tentang akar dia. Mana datang idea-idea yang sampai buat kita ada fikiran-fikiran seperti itu, kan? Jadi kita tak boleh nak bermanja-manja lah, ya. Islam dan Quran dan Rasulullah SAW datang ni, dia nak buat kita bangkit, usaha keras. Dalam apa bidang sekalipun. Awak dalam bisnes, awak dalam pendidikan, awak dalam bidang apa pun, awak buat yang terbaik. Allah suka bila seseorang hambanya buat sesuatu, dia buat yang terbaik. Itqan, ya. Ayutqinahu. Ayutqinahu. Terima kasih kepada Salam datang awal. Dan Ustaz Naki juga datang awal, ya. Selamat awal tu. Zakir sebelum pukul 9, Ya, betul. Okey. Amir dulu datang awal selalu. Hari ni mungkin dia ada masalah, kan? Tak apa, kan? Yang lain insya-Allah, ya. Kita perbaiki, ya. Dahlah Ustaz, stop lah Ustaz. Sudahlah tu. Jangan macam ni, ya. Okey. So, saya nak ceritalah sikit bahawa ilmu sains ni sebenarnya dia boleh mendidik jiwa bangsa. Bahkan saya melihat banyak saintis ni sifat kesufian dia lebih tinggi daripada orang-orang sufi sendiri. Saya ambil contoh Al-Hasan Ibn Al-Haytham ni. Dia ni adalah dikenali sebagai orang yang zuhud, ya, orang yang zuhud. Dia pernah ditawarkan wang yang banyak sebagai gaji oleh salah seorang penguasa di Syria pada zaman dia hidup tu. Bila kasih banyak duit tu, Ibn Haytham kata apa? Tak apa, aku ambil sikit je. Sultan tanya, kenapa kau tak nak ambil semua? Dia kata, kalau aku ambil duit ni dan aku simpan, ataupun aku ambil dan aku sedekah kat orang lain, maka aku dah buat kerja kau, dia kata. Aku dah simpankan duit kau dan aku telah infakkan on behalf of you, sedangkan ini kerja kau. Ini kerja kau sebagai sultan untuk menjaga harta masyarakat dan untuk menyalurkan harta masyarakat kepada yang memerlukan. So kalau aku buat tu, aku buat kerja kau. Dan kalau aku buat kerja tu, aku tak ada time untuk buat kajian. Aku tak ada time untuk baca buku, aku tak ada time. Subhanallah. Okay? Dan saya kata orang saintis ni kadang-kadang dia lebih sufi sebab pemikiran saintifik ni ajar awak untuk berfikir disiplin. Jangan kelang kabut. Dia start kat sini dulu. Sebab nafsu kita ni, dia akan kacau akal kita dulu. Fikir sembarang, agak-agak je, kan? Tak apa, relax-relax. Itu nafsu tu. Tapi nak buat kajian saintifik, awak tak boleh buat macam tu. Awak kena serius, awak kena ada disiplin. Awak kena lawan awak punya bias. Betul? Ni kalau aku punya dapatan bertentangan dengan aliran aku ni, mampuih ni. Kan? Tak boleh fikir macam tu. Kajian aku mesti objektif. Tak kiralah dia menyokong pegangan aku ataupun menyanggah pegangan aku. Pada saya itu paling sufi sekali. Itu adalah prinsip yang paling sufi sekali. Apa Nabi kata? A'da aduka nafsuka allati baina janbaik. Musuh kamu yang paling nyata adalah apa? Diri kamu yang di antara dua bahu kamu. Atau dalam hadis lain, tidak beriman seseorang kamu sehinggalah nafsunya itu ditundukkan mengikut apa yang aku bawa. Maksud dia wahyu yang aku bawa ini. Maksud dia nafsu kita kena ditundukkan dengan kebenaran. Ada orang dia tak nak, dia nak kebenaran tu ikut nafsu dia. I want the facts to follow what I want. Instead of what I want should follow the facts. So kajian saintifik mendidik kita buat benda tu. Itu bukan benda senang, oi. Bukan benda senang. Saya ambil contoh, seorang yang percaya kepada teori evolusi, contoh. Dia bila buat kajian tu, dia tak boleh, aku nak kena membuktikan kebenaran teori evolusi. Tak boleh. Dia kena open, tengok apa hasil dapatan dia tu. Kalau menyanggah, maka dia kena jujur. Dan dia kena dakwa, dia kena declare bahawa dapatan kami sebenarnya tidak selari dengan teori evolusi. Walaupun saya evolutionist, contoh. Begitu jugalah creationist. Bila dia jumpa dapatan yang tidak selari dengan dia, dia kena buat declaration. So benda ni bukan benda senang, tak semua orang boleh buat. Sebab tu kita jumpa orang-orang yang kalangan saintis juga yang penipu, kan? Yang di lobby, dibayar duit, dirasuah untuk menyokong pendirian-pendirian institusi-institusi tertentu
untuk menyokong pendirian kerajaan-kerajaan tertentu. Jadi kalau masyarakat kita dididik dengan pemikiran saintifik ni, secara tidak langsung tu adalah mendidik nafsu juga sebenarnya. Untuk menundukkan nafsu mengikut ilmu. Bukan ilmu ikut hawa nafsu kita. Bukan dalil ikut hawa nafsu kita, tapi kita ikut dalil. Hari ni terbalik kan? Dia nak percaya dulu. Contohlah kan, mandi safa ni tok nenek moyang aku buat, tak mungkin salah. Mari kita cari dalil yang menyokongnya. Nampak? Betul. Nafsu nak, lepas tu cari dalil untuk sokong. Dia terbalik. Dia sebenarnya cari dalil dulu, cari fakta dulu. Apa Nabi cakap? Apa Allah SWT cakap? Lepas tu nafsu aku suka ke tak suka? Kau tak suka? To hate with you, kita kata. Faham? Engkau tak suka, to hate with you. Faham jangan alamak kau tak suka. Okeylah. Kau nak apa sebenarnya? Aku tak nak ni. Okeylah. Aku tolong kau lah. Jangan. Kau tak suka, kau bebaslah. Faham Saya ceritakan sikit cara-cara ataupun rukun-rukun kajian saintifik. Ustaz, malam ni orang nak belajar agama lah Ustaz, bukan nak belajar sains. Benda ni sebahagian daripada agama sebenarnya. Allah akan suruh kita perhati alam. Macam nak perhati? Ni. Kalau kita tengok, kajian saintifik ni dia ada 3 rukun. Pertama sekali dipanggil al-mulahazah wa tajribah. Awak kena buat observation, penelitian, kemudian experimentation. Okay, eksperimen, uji kaji. Lepas tu ada marhalatul furud al-ilmiyah. Ada tahap dipanggil sebagai hipotesis. Hipotesis ni awak mengkedepankan kemungkinan-kemungkinan berlakunya fenomena-fenomena tertentu. Awak bawa kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan ini, mungkin ini, mungkin ini. Ada 10 kemungkinan. So we have to test one by one. Okay, bukan agak-agak. Aku rasa ni, aku rasa tu, aku rasa dia Wahabi ni. Contoh. Aku rasa dia ni Batini ni. Main sembarang je kan. Itu bukan pemikiran yang teratur, itu bukan pemikiran yang ilmi. Dalam marhalah ini, dalam stage ini, awak senaraikan hipotesis-hipotesis, kemungkinan-kemungkinan kepada fenomena yang berlaku. Itu nombor 2. Dan bila senaraikan kemungkinan tu, awak kena senaraikan secara penuh. Saya bagi contoh mudah, bukan dalam bidang sains, dalam bidang keagamaan juga. Saya bermuzakarah dengan ARG. Kita cerita tentang kalam-kalam kufur Ibn Arabi. Kan kita tanya, apa penjelasan kepada kalam-kalam ini? Maka kemungkinan-kemungkinan yang dibawa, buku dia itu telah dipalsukan. Ini dia menggunakan bahasa-bahasa simbolik, perlambangan yang orang zahir takkan faham. Ini bahasa-bahasa zauqi. Kan? Tapi perasan tak, mereka keluarkan satu kemungkinan. Benda tu mungkin tapi mereka tak masukkan dalam kemungkinan. Maka di situ kajian itu tidak ilmi. Apakah kemungkinan itu? Dia memang kafir. Dia memang batini. Dia memang penipu. Mereka keluarkan itu sebagai kemungkinan. Nampak? So dalam kajian keilmuan yang serius, awak kena selaraikan semua kemungkinan. Lepas tu baru awak test satu-satu. Mana kemungkinan yang paling kena dengan bukti dan dalil. Okay? Semalam kan saya bawa contoh, meletak wafak, sakit kepala hilang, betul? Betul. Tapi sebelum sakit kepala dia hilang, dia makan dan dia tidur. So apa kemungkinan-kemungkinan yang ada? Mungkin wafak tu yang hilangkan sakit kepala dia. Mungkin dia tidur. Mungkin dia makan. Atau mungkin gabungan antara yang satu dengan yang dua, atau yang satu dengan yang tiga, atau yang dua dengan tiga, atau tiga-tiga bukan. Mungkin kita tertinggal satu variables yang kita tak observe betul-betul, ada sebab lain. Mungkin dalam bila makan nasi tu kan, rupanya isteri awak letak ubat kat dalam. Kan? Tak tahu. Sebab awak tahu dia jenis tu awak tak nak makan ubat, dia letak ubat tu kat dalam, dia gaul dengan nasi tu, awak tak rasa, awak makan, awak baik. Itu kemungkinan yang tersembunyi. Kan? So, kajian saintifik ajar kita untuk disiplin dan teratur. Bermanfaat ke cara fikir macam ni? Hidupan seharian pun kita kena pakai benda ni. Kita nampak satu kejadian dekat rumah yang macam secara zahir ni, alamak, ni tak baik ni. Aku ada nampak lelaki dalam rumah aku. Contoh, daripada jauh kita nampak macam kelibat lelaki dalam rumah. Kan? Kita jangan terus nampak.
Cara berfikir ilmiah, nanti apa kemungkinan yang ada? Target Aku tidur cukup tak semalam? Kan? Ke aku yang I started seeing things. Okay? Atau lelaki tu siapa? Mesti ke dia isteri aku main gaya 3? Ataupun dia abang dia datang rumah? Mungkin bapak dia, mungkin adik dia. Kan? Mungkin isteri aku perlukan bantuan emergency ke apa lah. Jiran sebelah datang tolong. Nampak? Kita kena seraikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jangan terus melompat. Itu orang kata jump to conclusions. Itu sikap hawa nafsu suka perangai macam tu. Contoh ada orang yang murtad, katalah anak muda yang kita kenal, kawan kita kenal, dia murtad. Kita boleh je kata dia ni memang jahat ustaz. Kan? Ini memang jenis dia suka langgar, apa yang baik semua dia langgar ustaz. Atau ada tak kemungkinan lain? ada. Dia mungkin pernah tanya ustaz-ustaz dia tak boleh jawab. Dia mungkin terbaca buku-buku yang tinggi tahap falsafah dia, tapi dia tak jumpa buku-buku yang menjawab balas. Betul. Ada banyak kemungkinan. Dia mungkin dulu lahir dekat UK, bukan lahir dekat kampung. Kat UK dia dah terdedah dengan falsafah-falsafah ini. So kita nak melompat terus kata dia ni jahat, murtad, masuk neraka, habis confirm neraka ni. Apa hak kita? Sebab kita belum senaraikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Deep thought ni saya suka. Saya suka tengok manusia macam ni. Ini pandangan yang indah. Bukan tengok orang ketawa kak, itu tak cantik. Tapi orang yang kita tahu dia tengah berbicara dengan jiwa dia dalam ni kelentang-kelentung. InsyaAllah kita doa pahala insyaAllah. Ini usaha sebenarnya. Dan ini merawat sesuatu dalam akal kita, dalam jiwa kita. Awak tak nampak rawatan tu, tapi dia merawat. Dia memperbaiki sesuatu. Ya, insyaAllah. Baik, tahap yang ketiga, marhalatut tahqiq atau istidlal ala sihhatil furud. Ketiga ni, awak kena pastikan bahawa hipotesis awak itu betul. Okey? Maksud dia apa tau? Awak dah buat eksperimen. Boleh tak terus buat law? Boleh tak terus buat kaedah? Tak boleh. Dia mesti apa? Replicable. Replicable ni apa? Orang lain buat pun sama kedapatan dia. Dia tak boleh sekali buat. Awak buat hari ni, begitu conclusion dia begini. Tak. Cuba test tanya. Kau dekat China kan sekarang ni, kau cuba buat benda ni yang sama, dapat dapatan yang sama tak? Kau dekat Perancis, kau dapat dapatan yang sama tak? Itu tahqiq dipanggil. Hebat tak? Itu cara manusia nak mencari kebenaran yang sungguh-sungguh. Awak tengok keliling awak, nikmat yang awak dapat melalui sains ni, geng-geng yang anti-sains ni, dia type, ni semua berbarat. Dengan apa tu? Dengan phone tu. Dengan sains tu. Dia tak ada malu tu. Tak ada, macam tak ada maruah bila bercakap macam tu. Guna Facebook tu. Dia guna Facebook dan sebagainya. Dia beli Xiaomi kan. paling tidak kita iktiraf. Kita tak kata sains barat ni semua hebat, tak ada yang kafir di kalangan mereka, dia orang tak ada agenda nak merosakkan akidah. Kemungkinan ada, kita tak tahu. Tapi ada juga di kalangan mereka yang ikhlas, yang baik, yang soleh. Betul? Ada je di kalangan mereka yang masuk Islam lepas tu sebab dia jujur cari kebenaran kan. So, awak kena observe. Awak punya penelitian kena tepat. Ni tak suruh tengok betul-betul pun tak nak. Kan? Contoh, orang-orang yang komen belum apa-apa Wahabi-Wahabi contoh kan. Apa masalah dia? Masalah penelitian. Dia tak teliti. Padahal dalam video tu dah dijelaskan dah apa yang dia tak teliti tu. Tak dengar. So, bila tak ada penelitian, rumusan confirm akan salah. Saya tertarik dia kata Rora cakap dia ni cakap Wahabi tak faham. Apa yang kau faham? Betul lah. Dia tak faham. Dia tak faham. Kadang yang lagi teruk tu, kita sokong apa dia cakap. Lepas tu dia ingat kita menentang dia. Itu lagi kelakar. That means penelitian rosak. Bila penelitian dah rosak, awak tak observe betul-betul, awak tak dengar betul-betul, awak tak baca betul-betul, rumusan awak confirm tengah langgang. Lepas tu, bila dah teliti betul-betul, fikir apa kemungkinan-kemungkinan yang mencetuskan ini berlaku. Betul tak? Senaraikan kemungkinan-kemungkinan yang penuh. Lepas tu, awak buat experimentation, buktikan. Tak cukup, awak kena tahqiq. Awak kena buat lagi dan minta orang lain buat. Replicable tak? Sebab kalau awak buat, mungkin jadi, orang lain buat tak jadi. Contoh lah, ni geng-geng mujarrabat selalu macam tu. Dia semua mujarrab, dia mujarrab ni, mujarrab. Orang lain buat tak jadi, kata kau ni lemah iman ni kan. Kau ni ada jin ni, sebab tu tak jadi. Kau ni jauh daripada Tuhan. Kan? Kita pun tanya dia balik, betul ke dia berkesan pada awak?
Apa yang berkesan dia? Sejak saya letak kulit harimau kat rumah ni ustaz, kan? Seperti cadangan ustaz itu, ustaz ini, kan? Saya letak kulit singa, kan? Dah, jangan. Kita letak kulit singa ni kat rumah, hubungan saya dengan anak-anak saya menjadi lebih baik. Oh, itu rupanya, kan? Itu boleh, apa kemungkinan yang ada, itu boleh jadi placebo, kan? Saya pernah cerita, kan? Boleh jadi placebo. Padahal kulit tu tak ada kaitan apa-apa pun dengan memperbaiki hubungan dengan isteri dia. Tapi dia percaya, kalam guru dia tu, bahawa kulit ini boleh memperbaiki hubungan dia dengan isteri dia. Maka kepercayaan dia itu sebenarnya yang buat dia berubah. Tapi kepercayaan tu palsu lah. Walaupun it works sometimes. Okay, walaupun it works. Tapi kepercayaan itu palsu. So